Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya Ustazah Rafidah Said dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Travelog Ilmu Kata Pinjaman Bahasa Inggeris siri yang kedua, satu suku kata. Seterusnya objektif, murid akan dapat mengeja dan membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris satu suku kata dengan betul. Yang kedua, murid dapat menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris satu suku kata dengan betul. Jom kita lihat bagaimana cara untuk mengeja kata pinjaman bahasa Inggeris satu suku kata. Contoh yang pertama, bus. Bus dalam tulisan bahasa Inggeris dieja dengan B-U-S, bus. Manakala dalam tulisan Rumi dieja dengan B-A-S, bus. Manakala dalam tulisan Jawi dieja dengan basin, bus. Ini kerana A di tengah bagi satu suku kata tertutup hendaklah digugurkan A dan dieja dengan basin, bas. Seterusnya ejaan van. V-A-N, van. Dalam tulisan Rumi dieja dan dikekalkan tulisan V-A-N, van. Disebabkan suku kata tertutup A di tengah, maka dalam tulisan Jawi ejaan van dieja dengan vanun, van. Vanun, van. A digugurkan. Seterusnya kita lihat pula bagaimana untuk mengeja perkataan e-tailing di tengah seperti bag dan pen. B-E-G, bag. Dalam tulisan Rumi dikekalkan ejaan B-E-G, bag. Dan dalam tulisan Jawi dieja dengan bayaga, bag. Apabila e-tailing berada di tengah dalam satu suku kata tertutup, maka e-tailing dikekalkan. Dalam tulisan Jawi penggunaan huruf ya diperlukan. Seterusnya pen, P-E-N, pen. Dalam tulisan Rumi P-E-N, pen. Dalam tulisan Jawi dieja dengan payanun, pen. Seterusnya bagi perkataan satu suku kata huruf I di tengah. Contoh bill dan pin. Bill dalam bahasa Inggeris dieja B-I-L, bill. Dalam tulisan Rumi juga dieja dengan B-I-L, bill. Dalam tulisan Jawi dieja dengan ba ya lam, bil. Begitu juga dengan ejaan pin, P-I-N, pin. Dalam tulisan Rumi dieja P-I-N, pin. Dalam tulisan Jawi dieja dengan pa ya nun, pin. Seterusnya huruf O di tengah. Kita lihat bagaimana cara nak mengeja bom. Dalam bahasa Inggeris B-O-M, bomb. Dalam tulisan Rumi B-O-M, bomb juga. Dan dalam tulisan Jawi pun dikekalkan sebutannya ba, waw, mim, bomb. Seterusnya tool. T-O-L, tool dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu tulisan Rumi dieja dengan T-O-L, tool. Dan Jawi dieja dengan ta, waw, lam, tool. Seterusnya ejaan bagi card dan cake. C-A-R-D, card dalam ejaan tulisan bahasa Inggeris. Manakala dalam tulisan Rumi C digunakan untuk mengganti K digunakan untuk menggantikan huruf C. Jadi Rumi dieja dengan K-A, di card. Manakala dalam tulisan Jawi dieja dengan kaf dal, card. Yang seterusnya cake. C-A-K-E, cake. Dan dieja dalam tulisan Rumi K-E-K, cake. Dalam tulisan Jawi dieja dengan kaf ya, kaf, cake. Ini menunjukkan dalam tulisan Jawi hendaklah dieja berdasarkan sebutan bunyi bagi kata pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya stick dan case. Stick
S-T-E-A-K dalam tulisan bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, dieja dengan S-T-I-K, stick. Dalam tulisan Jawi pula, kita kekalkan huruf sin, ta, ya, kaf, stick mengikut suku kata perkataan bagi tulisan Rumi. Case, C-A-S-E, case dalam bahasa Inggeris. Dalam tulisan Rumi, K-E-S, case. Dalam tulisan Jawi, dieja dengan kaf, ya, sin, case. Kedua-duanya merujuk kepada ejaan mengikut sebutan bahasa Inggeris. Seterusnya, kita lihat bagaimana cara untuk mengeja perkataan volt. V-O-L-T, volt dalam tulisan Rumi, V-O-L-T, volt dalam tulisan Jawi, va, waw, lam, ta dijarakkan, volt. Dan va, waw, lam, ta dijarakkan, lam dan ta. Walaupun huruf tersebut boleh bersambung, tetapi dalam kata pinjaman bahasa Inggeris, volt, va, waw, lam, ta hendaklah dipisahkan ejaannya. Begitu juga dengan ejaan golf, G-O-L-F, golf. Dalam tulisan Rumi juga dieja dengan G-O-L-F, golf. Dalam tulisan Jawi juga dieja dengan ga, waw, lam, fa dijarakkan. Ini kerana ia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, golf. Okay, berbeza jika kita sambung perkataan. Apabila kita sambung huruf tersebut, ga, waw, lam, fa, dia akan menjadi golaf. Begitu juga dengan volt, va, waw, lam, ta. Okay. Seterusnya, perkataan teks dan fax. Apabila dalam bahasa Inggeris ada bunyi huruf S di belakang seperti teks, T-E-K-S, teks. Dalam tulisan Rumi juga dieja dengan T-E-K-S, teks. Maka dalam tulisan Jawi hendaklah dieja dengan ta, ya, kaf, sin dijarakkan. Ini kerana huruf S hendaklah dipisahkan huruf S iaitu sin bagi perkataan tersebut. Seterusnya, ejaan F-A-X, fax. Dalam bahasa Inggeris, dalam tulisan Rumi dieja dengan F-A-K-S, fax. Dalam tulisan Jawi dieja dengan fa, kaf, sin dijarakkan, fax. Ini kerana apabila terdapat bunyi S di hujung perkataan, hendaklah dipisahkan ejaan sin tersebut. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk siri yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe channel saya, Ustazah Rafidah Said. Assalamualaikum.